Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah pun sampai kepada slot yang seterusnya, iaitu meneroka rahsia STEM dalam Al-Quran di Pesta Buku Shah Alam Convention Center. Ya, berbaki Asmah, berbaki hari ini sahaja. Hari ini sahaja. Dah tak ada baki dah. Ada Hari baki ini je lagi dah. Last Ya. hari terakhir. Ya, Hari ini betul, kita akan betul. bincang pasal buku ni. Seperti biasa, jejaka kita, ustaz yang dikasihi dan disayangi, Ya. Ustaz Arham. Ya, Ustaz Raham. Terima Tapi kasih. kita tidak menjerumus terus kepada buku ni, Asmah, kan? Ya, betul. Cuma kita nak tanya Ustaz, apa itu STEM? Okey, terima kasih kepada pengacara yang bertugas pada hari ini, Aidil dan Asmah, Ya. kerana sudi memberi peluang kepada pihak Shenana Production untuk mengetengahkan atau membicarakan buku keluaran kami pada kali ini, iaitulah yang bertajuk Menerokai Rahsia STEM. Berbalik pada soalan yang dilontarkan ataupun diajukan oleh pengacara tadi, apa maksud STEM? STEM ni adalah short form kepada Sains, Teknologi, Engineering dan Maths. Itu maksud STEM secara umumnya. Ya, okey Aidil. Ingat ya. tahu STEM yang STEM tu dimaksudkan ni adalah bukan STEM dimasukkan- ditampal buku-buku bukan tu. STEM tampal Saya buku, Bukan berfikir- dekat surat ya? Ya. Ya. Saya dah ingat STEM tanpa buku tadi. Oh, ini sudah maju Rupanya tadi. dia singkatan Sains, Teknologi, Engineering dan Maths. Maths. Ya, betul. Apa berkaitan dia pula dengan Al-Quran, Ustaz? Kerana Okey. kita tahu Al-Quran ini konteks dan teks dia sahaja hanya membincangkan tentang sejarah, ilmu-ilmu, akhirat apa semua. Tapi bila dia tengok daripada buku ni, dia macam menerangkan seolah-olah ada berkaitan STEM ni. Okey, sudah pasti. Buku ini ditulis oleh sahabat baik saya, itulah Muhammad Nazir bin Muhammad Khalid, yang merupakan pensyarah UNICEF. Pensyarah UNICEF yang orang kata berkecimpung dalam bidang STEM ni lah secara khusus, dan dia menghasilkan buku ni yang dia relatekan dengan Al-Quran. Di dalam Al-Quran terdapat banyak ayat-ayat yang berbicara tentang perkara-perkara aspek sains. Baik contohnya hujan, alam sekitar, kan. Dan serta perkara-perkara yang kita lihat bahawa pada dasarnya perkara sains ini adalah terdapat dalam Al-Quran. Kalau kita menyelami, mengkaji dan memahami, rupa-rupanya Quran ini merupakan salah satu daripada sumber asas ilmu kepada ilmu-ilmu lain, termasuklah STEM yang kita akan bicarakan pada petang ni. Ya, betul. Masya Allah Aidil. Maksudnya Allah. sebenarnya dalam Al-Quran bukan sahaja setakat macam Aidil Ya, cakap sejarah, betul, tapi sebenarnya meliputi semua aspek kehidupan. Inilah yang akan diceritakan di dalam buku ini. Di Dan mana boleh Di didapatkan mana boleh didapatkan di Booth Shenana Production P08. Ulang suara P08. P08. Pandai. ulang suara P08. Ulang suara P08. So kalau tuan-tuan nak dapatkan buku ni, boleh pergi ke P08. Tapi yang menariknya Ustaz tentang buku ni, dia menunjukkan bahawa Islam itu syumul, melengkapi dan universal. Dan apa pandangan Ustaz tentang buku ini sendiri? Kalau kita tengok dalam sejarah perkembangan Islam di zaman keemasan Islam, kita tengok bagaimana ilmu sains tadi diintegrasikan dengan ilmu agama itu sendiri. Maknanya ilmu sains dipetik daripada Islam itu sendiri. Tetapi selepas berapa lama berjalan masa tadi, sehinggalah pada hari ini kita tengok suatu suasana yang tidak berapa elok ataupun negatif berlaku, di mana terdapat suara-suara sumbang di luar sana cuba mengasingkan antara agama dan sains. Sains bahagian lain, agama bahagian lain. Sedangkan Islam juga adalah syumul, iaitu holistik, membicarakan semua ilmu-ilmu ya. yang kita cerap ataupun kita belajar pada hari ini. Ya, betul. Betul. Ustaz Asmah, kalau menarik kalau buka buku muka surat Memahat 43, Memahat Gunung. Sangat menarik. Dekat sini dia cerita pasal teknologi waterjet cutter. Zaman dulu kaum Samud dah boleh potong gunung buat rumah. Ya, betul. Kita sekarang baru ada teknologi untuk buat water cut. Sedangkan kaum Samud dah pun ada teknologi itu dan diceritakan di dalam Al-Quran. Ya. Dan semua itu adalah semuanya datang daripada Quran. Ya, betul. Datang daripada Allah. Kebijaksanaan itu daripada Allah. Jadi apa pandangan Ustaz? Ada sesetengah pihak dia mengatakan bahawa usaha ini adalah daripada kerja tangan manusia.
tidak ada campur tangan Allah. Itu sama sekali salah. Sama sekali salah. Sebab kerja buat kita pada hari ini adalah macam yang kita faham, yang kita dengar bahawa panduan hidup kita sudah pasti Al-Quran dan Sunnah. Ini asas dalam kehidupan kita sebagai buku manual kita yang akan membantu kita dan akan membawa kita berjaya di dunia dan akhirat. Kita kena tolak benda-benda yang negatif. Begitu juga aspek sains tadi yang ramai yang menyatakan yang terkesan dengan statement yang tidak betul, menyatakan sains tak ada kaitan dengan Quran. Sedangkan sains ada kaitan dengan Quran dan kita nak supaya sains yang kita belajar pada hari ini yang diterapkan di sekolah-sekolah, di universiti-universiti akan membantu kita memangkinkan semangat keimanan kita, memberi motivasi untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, betul tu Asma. Dan saya yakin sebenarnya Al-Quran itu adalah satu buku manual yang nak huraikan ni adalah orang-orang ni lah. Ya, betul. Ulama, cendekiawan, ilmuwan, kerana Al-Quran dia memberi konteks. Tapi yang nak menerangkan dia jadi teks. Al-Quran itu adalah teks. Tapi yang nak menerangkan orang tu menjadikan dia konteks dan lebih terperinci adalah manusia kena buat kajian lah. Sebab itu dalam Al-Quran saya yakin Allah selalu berfirman, afala tatafakkarun. Jangan kamu tak berfikir. Allah suruh kita berfikir. Ya, betul. Tak kan? Dan boleh kait tak dengan buku ini sendiri Asma? Apa yang boleh tak kita katakan buku ini adalah buku pemikir ulul albab? Ya, tepat sekali. Memang. Sebab buku ini mengajak kita berfikir, meluaskan ufuk pemikiran kita. Bahawa ilmu Quran ini bukan hanya sekadar apa yang kita ketahui saja. Rupanya banyak lagi direlitkan dengan ilmu-ilmu yang lain. Sebagaimana dalam buku ni direlitkan dengan ilmu sains, teknologi, engineering dan maths. Terdapat dalam buku ni. Kalau kita belajar sebelum ni, contoh di sekolah kita belajar sains, kejadian hujan dan sebagainya. Ya, kita hanya diterangkan mengenai kejadian hujan semata-mata. Tetapi kalau kita merujuk Al-Quran ataupun kita sebagai tenaga pengajar guru, bila kita memahami Quran, rupa-rupanya Tuhan cerita dalam Quran ni pasal kejadian hujan, penurunan hujan dan sebagainya. Itu lagi orang kata kick ilmu tadi itu sendiri. Ya, betul. Itu tu Asma. Jangan dibezakan antara ini Al-Quran lain, Ya, ini betul. fakta sains lain. Betul. Sebenarnya Ya. dia tak ada beza. Sepatutnya Al-Quran ni merupakan kita punya panduan lah. Kita punya panduan dalam Ya, segala betul. aspek Betul, lah. dalam segala Okey aspek. Aidil, kalau saya buka buku ni, saya suka sangat tengok sebab Gambar dia pun dia ada gambar. Dan dalam pada gambar tu Aidil kot yang kena buka. boleh. Okey. 32 Tak kisah mana-mana pun kita boleh nampak banyak Dia variasi gambar. Yes, banyak gambar dan ada juga ayat-ayat Al-Quran. Di mana pada saya, pada pendapat saya, buku ni memang sangat sesuai termasuk untuk kanak-kanak. Untuk kanak-kanak, Betul. remaja dan Betul. juga dewasa. So apa pendapat Ustaz Raham sebagai wakil dari Shanana Publication? Ya. Okey, saya amat bersetuju, 100% bersetuju. 200% pun setuju juga. Dengan pengacara kita. Memang buku ni sebenarnya memberi satu encourage, galakan kepada anak-anak kita khususnya meminati bidang sains dan teknologi. Sebenarnya antara isu yang agak besar berlaku dalam senario masyarakat kita pada hari ini adalah orang Islam, pelajar Islam khususnya pelajar Melayu Islam pada hari ini kurang berminat untuk masuk kelas aliran sains. Kelas aliran sains mereka lebih banyak cenderung ke arah kelas aliran sastra itu sendiri. Menyebabkan dia akan beri kesan pada masa hadapan 10 tahun 20 tahun akan datang. Di mana kalau kita tak cuba lengkapkan gap yang kosong ini, vacuum yang kosong ini, menyebabkan 10 tahun 20 tahun akan datang bidang-bidang sains dan teknologi diisi oleh orang-orang bukan Islam. Sebenarnya Islam tadi, kalau kita melihat tokoh-tokoh yang hebat pada zaman dahulu, tokoh-tokoh bidang perubatan, bidang math, ahli astronomi, geologi dan sebagainya, majoriti adalah kalangan orang Islam. Yang mana mereka ni ulama Islam yang belajar sains pada masa sama, serentak pada ketika itu mereka juga orang alim dalam ilmu agama yang lain, disiplin ilmu agama yang lain. Ya, betul. Asma, dalam buku ni dia bukan sahaja menceritakan fakta tentang alam ini, malahan dia ada menyediakan beberapa senarai nama ahli ilmuwan Islam. Ya, Antaranya dulu Al-Biruni. ayah saya selalu cerita pasal Maryam Al-Astrolabi. Asma tahu siapa dia ni?
Maryam Al-Astrolabi ini adalah sebenarnya orang pertama yang membuatkan astrolog. Buat bentuk globe bumi tu. Dialah orang pertama yang mengukur jarak di antara bumi. Dan itulah nak dikatakan dalam buku ni yang menariknya adalah dia secara tak langsung dia mengingatkan kita balik bahawa kegemilangan Islam itu sebenarnya dulu. Islam itu gemilang, Islam tu gah kerana apa? Kerana dia berpegang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tepat. Jadi ustaz, saya nak tanya ustaz. Kita ini perlu tak belajar Al-Quran atau kita hanya perlu baca buku fakta sahaja tanpa kita menggunakan Al-Quran sebagai hujah? Okey. Quran ini merupakan orang kata panduan sebagaimana yang saya cerita di awal pertemuan kita tadi, merupakan panduan hidup kita, dan orang kata kalau boleh kita katakan sebagai warkah cinta daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Warkah cinta yang diutuskan kepada umat Islam khususnya untuk kita memahami. Alangkah malangnya kita umat Islam pada hari ini tidak memahami sepatah pun apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya kunci sebagaimana yang pengacara sebut tadi, Quran ini merupakan kunci untuk kita memahami lebih mendalam suatu ilmu itu sendiri. Baik itulah dalam buku ni kita memudahkan lagi para pembaca, para orang kata pengkaji, dilengkapkan juga di sini untuk menjelaskan lagi, beri penjelasan yang lebih jelas lagi. Kita lengkapkan dengan QR code untuk memudahkan lagi. Ambil telefon apa ni masing-masing, kan dia ada download apps apa ni QR code tu tadi, kita scan, kita akan dia relatekan terus kepada video di YouTube tadi. Ya, betul. Saya pun tengah buat ni, dah pun keluar. Terus Dia keluar. terus masuk kepada topik waktu solat. Dan di YouTube pun secara automatiknya akan bawa kita ke ruangan solat sendiri. Ya, Ni betul pun dah Aidil. keluar kat sini. Memang unik. Dia memang menggabung, unik, sangat dia unik. menggabungkan fakta sains, dia menggabungkan betul. ayat Al-Quran dan dia menggabungkan teknologi Ya. juga. Ya. Mudah hidup kita sekarang. Ya, betul. Masya-Allah. Ustaz, kita ada soalan daripada Facebook, Asma. Ya. Bacakan. Kita ada soalan dari Abang Live. Ada cerita berkenaan burung hantu terbang senyap tak? Oh, dalam buku ni insya-Allah. Ini buku pertama. Ya. Buku kedua kita akan keluarkan dalam tempoh sebulan 2 bulan akan datang. Dalam ni buku ni kita ada 35 topik. 35 topik. Dan kita akan tambah lagi pada buku siri kedua nanti, dan diceritakan juga buku ni. Oh, ada siri kedua Ada siri kedua nanti. Tunggu. Menariknya. Tunggu. Ilmu alam ni banyak idea. Sebab Kalau nak ikutkan sebenarnya tak cukup 2 siri. Buku ni antara buku best seller lah. Syarikat kami mengeluarkan buku ni dianggap best seller kerana ini dah ulang cetak sudah berapa kali dah. Sebab buku ni telah dibuat oleh pengarang atau penulis buku ni sendiri. Dia mengadakan mendapat jemputan seminar-seminar di universiti-universiti, di sekolah-sekolah, di masjid-masjid untuk mendedahkan lagi atau memberi galakan lagi kepada umat Islam dan memberi kesedaran kepada mereka betapa pentingnya kita memahami QSTEM ni, Quran dan sains, teknologi, engineering dan math ni dalam kehidupan kita, yang mana benda ni ada kaitan dengan kehidupan kita, relate dengan kehidupan kita. Ya, betul. Dan Asma, saya yakin buku ni juga sebenarnya boleh dijadikan buku untuk anak-anak kita sebelum diorang nak tidur ataupun selepas kita nak semayang buat muzakarah sedikit kan. Itu tepat sekali. Tak semestinya kalau Tak sebelum semestinya, tidur ni betul. kita kena bacakan Baca- kisah-kisah dongeng, Ya, kisah-kisah betul, princess. Saya tak langsung kita boleh bacakan cerita fakta supaya anak-anak kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Cukuplah Taala. duduk cerita pasal fairy tale semua tu. Ya, betul. Ya, betul. Kita ni pula ni. Berapa ringgit ni Ustaz? Berapa Okey. ringgit buku ni Ustaz? Harga yang dijual, harga asal harga RM55. Tapi untuk pada hari ini di Pesta Buku Selangor kita bagi less RM10. Jadi harganya adalah RM45 sahaja. RM45 sahaja. Asalnya RM55 tapi Tapi setelah sebab diberi datang ke Pesta sebab Buku datang ke Selangor. Pesta Buku Selangor Ya. hari ni, hari yang berbaki, hanya tak ada baki lagi dah ni. tidak lagi berbaki. Hanya RM45 Ya, saja. less. Bolehlah tuan-tuan dan puan-puan datang ke Pesta Buku Selangor ni, dah tak lama lagi Asma. Betul. Berapa jam saja Berapa lagi? jam saja lagi dah nak habis. Kami pun akan Menutup tirai tak lama menutup lagi. tirai pada hari ini. Ya betul. Kita ada soalan lagi dari Fawaz Mio. Pesta buku dah habis. Kat mana nak dapat buku ni lepas Pesta Buku? Betul juga Ustaz? Betul. Okey, buku ni boleh berhubung dengan pihak Syanana Productions yang Berhad. Boleh terus ke page company.
Di sana disertakan nombor-nombor telefon, nombor kontak, boleh dihubungi. Sama ada kita buat penghantaran secara by post ataupun boleh beli di office kami yang berada di Sentul, Kuala Lumpur. Shanana Production. Yes. Ada tak dijual secara online ke? Online ada, insya-Allah. Ada insya-Allah ya. Kita kena ikut online. Sekarang ni dunia online kita ikut juga. Okey, apa nama website tuan tadi? Nama website tadi. Okey, Shanana Production. Okey. Production.com.my. Yes. Nama website dia adalah shananaproduction.com. Kita ada page pun boleh juga. Kalau itu lagi senang. Okay. Interaksi dalam page, Okey. message dan sebagainya. Baik. Jadi pada penonton, kalau nak dapatkan buku ni, datang ke Pesta Buku, murah saja RM45. Murah saja. Rugi kalau tak dapat. Kerana buku ini beri pendedahan yang sangat tinggi tentang Al-Quran itu sendiri. Dan pada pengaji luar sana, apa saranan Ustaz kepada atau pendapat Ustaz yang Ustaz ingin perkatakan kepada pengkaji di luar sana? Okey. Para pengkaji di luar sana kan, jadilah buku ini sebagai orang kata turning point untuk kita lebih memahami Al-Quran tadi dalam perspektif sains, matematik, engineering dan sebagainya. Akan sebab kita nak bawa kita belajar sains ni, kita tidak mengasingkan aspek ketuhanan itu sendiri. Ya. Tapi kalau kita tengok pada hari ini, kita cuba kita lawan. Banyak ilmu-ilmu sains yang kita belajar ni menafikan aspek ketuhanan. Ya, betul. Bila berlaku istilah yang orang kata tidak Islamik, human being, law of nature, padahal law of Allah, tiba-tiba law of nature. Bila berlaku gempa bumi, banjir, ini law of nature, undang-undang alam. Siapa alam? Ini law of Allah sepatutnya. Boleh kita akan rasa ketundukan, tawaduk, betapa hinanya kita, rendahnya kita di hadapan pencipta kita iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Wah, masya-Allah. Ada soalan daripada Facebook juga ni. Ini bukan soalan, dia bukan lebih soalan kepada pendapat. Dia lebih kepada pendapat. Ya, dari Ana Ros. Buku ni memang best. Review dari penulis sendiri last week. Tapi tak ada video live dekat pentas utama. Macam mana tu? Sedih ya, kesian. Mungkin kita boleh sarankan Mungkin untuk kita next boleh Pesta sarankan. Buku insya-Allah ya. Tak, pada Puan Anan Ros, beli buku ni. Betul. Beli buku ni. Beli buku ni. Beli buku ni supaya Puan boleh dapat pendedahan lebih lanjut. Ya, Mana betul nak tahu, tu. mungkin kalau ada review dari penulis, Puan dah ada buku ni. Terus bawa aja, betul tak Asma? Betul. Kalau beli sekarang, boleh dapat tanda tangan terus daripada penulis. ya betul. Beli sekarang dapat RM45. Kalau beli kemudian RM55. Beli sekarang. Beli sekarang. Mana nak? Jadi Okey. Ustaz, mungkin Ustaz ada sepatah dua kata daripada penulis sendiri? Ya Okey. betul. Maknanya salam daripada penulis kepada semua pendengar yang mengajak kita untuk sama-sama menjadikan Al-Quran ini sebagai panduan kita dan cuba sedaya upaya memertabatkan lagi ilmu sains, teknologi, engineering dan math ini mengikut kacamata Islam. Ya. Dengan cara inilah antara salah satu cara untuk memertabatkan balik ataupun meletakkan balik Islam tu tinggi dan tak ada yang lebih tinggi daripada dia. Masya-Allah. Masya-Allah. Betul. Sangat Saya menarik, setuju. sangat best. Ya, So betul. tuan-tuan dan puan-puan dapatkan buku ni. Lepas ni saya dengan Asman nak pergi beli dah buku ni. Betul? Takut nanti dah habis, tuan-tuan pula tak dapat nak beli buku ni. Okey, kita satu last soalan daripada kita Last punya soalan. viewers. Ha. Fawaz Mio dari Encik Fawaz Mio, umur Umur berapa sesuai baca buku? Okey, buku ni sebenarnya actually sesuai untuk pelbagai usia, peringkat usia. Ya. Bermula pada kanak-kanak, yang penting dijelaskan oleh orang dewasa, parent dan sebagainya. Sekolah rendah, sekolah menengah dan sampai pelajar universiti sekali. Sebab ilmu ni dia relate dengan ilmu Quran itu sendiri. Kalau kita tengok, jarang sangat pada tenaga-tenaga pengajar yang mengajar sains, teknologi dan sebagainya, mereka ada kemahiran untuk relatekan sesuatu yang mereka terangkan kepada para pelajar direlate dengan Quran. Tapi ini membantu untuk memberi lagi orang kata rasa terhadap sesuatu penerangan yang diberikan sama ada dalam kelas ataupun dewan kuliah itu sendiri. Ya, betul. Dan kita berharap agar buku ini dapat memberi impak kepada masyarakat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya betul. Ingat, Al-Quran itu adalah sains. Al-Quran itu adalah matematik. Dan Al-Quran itu juga adalah membina tamadun. Al-Quran itu membentuk akhlak dan jiwa. Ya, Ya insya-Allah. Ustaz ya. Betul? Dan boleh Asma simpulkan? Kesimpulan daripada saya adalah belilah buku ni. Buku ni memang menarik sesuai dari segala peringkat umur, kanak-kanak boleh, remaja boleh, dewasa boleh. Okey, kalau kata kanak-kanak
sudah tentu perlukan bimbingan daripada ibu betul, bapa. Buku ni memang menarik, ada gambar, ada Variasi gambar. ya betul. Penerangan yang simple dan mudah difahami. Ada ayat Al-Quran dan ada QR code. Beli sebab RM45 RM45 sahaja sahaja di sini di Pesta sini. Buku Selangor. Khususnya di Pesta Buku. Ya betul. Ustaz, ada kesimpulan daripada Ustaz sendiri? Okey. Untuk akhirnya sama-samalah kita orang kata luangkan masa kita untuk berdampingan dengan Al-Quran. Peringkat awal, peringkat pertama kita cuba baca dengan baik. Kemudian cuba memahami Al-Quran, memahami maksud yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya orang kata belajar, pergi kelas mana-mana belajar untuk tafsir Al-Quran itu sendiri, sehinggalah kita dapat relate satu peringkat kepada peringkat ilmu yang lebih tinggi lagi. InsyaAllah tak rugi tuan-tuan. Tuan-tuan berdamping dengan Quran, jadikan Quran teman tuan-tuan setiap hari, setiap ketika, dan insya-Allah Quran ini akan menjadi syafaat kita di akhirat nanti, InsyaAllah. Amin. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuan Muhammad Nazir bin Muhammad Khalid kerana membuat buku yang sangat indah ya. Ya, betul. Kabarnya dia kawan kepada Ustaz tak? Ya, sahabat baiklah. Sahabat baik. Dan terima kasih Tuan Nazir. Kalau Tuan Nazir mengunjungi ke Facebook live kita ni, terima kasih banyak-banyak daripada pihak kami, Perbandar Persatuan Awam Selangor. Dan terima kasih Ustaz kerana memberi perkongsian yang sangat menarik. Perkongsian dan promosi. Perkongsian dan promosi. Dan saya berharap selepas ini mungkin ada lagi. Mungkin Pesta Buku tahun depan Ustaz akan ada lagi untuk berkongsi dengan kami. Dan jangan lupa, banyak kali dah kami cakap ni, jangan lupa. Jangan lupa. Takut terlupa kan. Jadi kalau lupa juga lagi tak tahulah. Kalau lupa juga kita tak tahulah. Datang beli buku ni. Dan jangan lupa datang ke Pesta Buku Selangor, hanya berbaki beberapa jam sahaja lagi. InsyaAllah kita akan berjumpa pada next live session. Dan terima kasih kepada Ustaz sini. Terima kasih kepada Asma. Ya, terima kasih. Dan terima kasih kepada penonton yang menonton dan bertanya soalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian saja dari kami. Bye.